Lalu isteri Fir'aun. Siapa nama isteri Fir'aun tadi? Asia. Ya. Dan kalau kita tengok juga dalam Al-Quran, ada kalanya nama-nama ini tidak disebut. Dia tak sebut pun. Kalau isteri-isteri Nabi itu disebut Imra'ah, Imra'ah. Imra'ah Nuh, Imra'ah Fir'aun, ya, ibu Nabi Musa. Bila mana nama tu tak disebut, tuan-puan, hikmah dia besar. Antara hikmahnya ialah untuk kita mengenal personaliti manusia sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Kisah Nabi Yusuf contohnya, tak disebut pun nama-nama yang tak penting sebut, tak sebut. Kisah laki-laki yang jumpa Nabi Yusuf dalam perigi, tak tahu pun nama dia siapa, Dolah ke Sulaiman ke apa, tak tahu. Kita pun sebut lelaki yang jumpa Nabi Yusuf dalam perigi. Tapi jangan lupa, karakter lelaki itu adalah karakter yang sepanjang zaman kita akan jumpa karakter yang macam tu. Apa karakter lelaki tu? Pentingkan diri sendiri. Bahkan dah jumpa Nabi Yusuf kat dalam tu, dia tak nak cerita dekat rombongan usahawan dia, rombongan perniagaan dia. Dia diam-diam je sebab ramai kan, jadi tak perasan pun, diam-diam je sebab dia berfikir nanti kita jual murah-murah aja budak ni. Jadi kita jual murah-murah, senang jual, senang dapat duit, dan kita pun tak bagi ramai-ramai. Kalau cakap kat rombongan kita 50 orang, nak jual cepat, nak jual murah, lepas tu kena bagi-bagi pula 50 orang. Masya Allah. Ada tak perangai macam tu tahun 2018? Ada. Sampai 2020, 2028 perangai tu ada. Manusia selagi mana dapat kepentingan diri dia, dia akan rebut. Dia grab untuk diri dia sahaja. Ada dalam surah Yusuf. Ni cerita wanita-wanita, ibu Nabi Musa, wanita yang ada keyakinan kepada Allah. Yelah mungkin tak sampai tahap sehebat ibu Nabi Musa, sehebat Asia, tapi insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah dunia tidak ketandusan wanita-wanita yang miliki iman. Ya, insya-Allah dunia takkan kehilangan muslimah-muslimah yang yakin dengan Allah, ya, yang boleh berperanan sesuai dengan apa yang Allah suruh, insya-Allah. Dan Asia telah memainkan peranannya dengan baik. Maka berkatalah isteri Fir'aun, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Tengok rayuan seorang isteri sambil pegang baby ni. Ya, tak ada anak ni, sambil pegang baby. Bolehlah bang, bolehlah. Macam tu ya. Maknanya ini satu psikologi ya bagi orang lelaki ya tuan-puan. Sekeras mana pun orang tu, katalah puan-puan kata suami selain Ustazah, dia keras orang ni. Tapi saya nak tanya, dia keras macam Fir'aun ke? Lepas tu kita kata tak adalah macam itu. Ya, dia biasa-biasa je lah. Okey, kalau biasa-biasa lebih mudah. Kalau biasa-biasa lebih mudah. Jadi Ustazah boleh cakap macam ni tuan-puan, insya-Allah sekeras mana pun seorang lelaki itu, insya-Allah ketika mana kena caranya, kelembutan boleh mencairkan. Ini bergantung yakin tak yakin je lah. Kan cerita yakin tadi kan. Kalau masa kata kita tak nampak muka suami kita, lepas tu terdengar ayat Ustazah tadi kan, sekeras mana pun lelaki itu, insya-Allah dengan kelembutan dia akan cair. Kita nampak muka suami kita, kita pun kata tak mungkin, kecuali suami saya Ustazah, dia kata kan ya. Itu tak yakin. Orang tak yakin tak boleh buat apalah. Orang tak yakin tak boleh nak tolong apa. Tapi kalau yakin, dia akan balik sesuai dengan keyakinan. Tiba-tiba dia lembut, ambil tahu urusan suami. Abang dah makan ke belum bang? Heran kamu Timah, selama ni kau tak pernah kisah aku makan ke tidak. Dia katakan ya. Yelah saya kan baru balik kuliah, baru belajar bang. Jawab elok-elok jangan kita marah pula. Kenapa nak kata saya buang terbiat? Dia katakan jangan jawab macam tu. Saya baru belajar. Elok-elok, lembut-lembut. InsyaAllah tuan-puan, ini bukti sampai tahap Fir'aun yang membunuh orang tu tuan-puan. Tiba masa bini dia, ini isteri yang ada keimanan, keyakinan, bang kita ambil lah dia bang, ya jadi anak kita. Sejuk mata saya tengok, sejuk mata abang juga. Macam itulah ayat dia, ya, bahasa dia. Qurratu ainin li walak, dan disebut dengan jelas, la taqtuluh, janganlah bunuh bang.
Subhanallah, tengok dari sudut bahasa, kenapa digunakan taqtuluhu? Bahkan padahal kalau hanya untuk Fir'aun, Fir'aun ni seorang laki-laki kan, boleh saja guna la taqtuluhu ataupun la taqtulhu. Tak payahlah bunuh dia. Maknanya kita guna dhamir itu dari sudut bahasanya untuk seorang lelaki saja. Tapi sekarang digunakan la taqtuluhu. Kalau kita terjemah maksud dia, janganlah kamu semua bunuh dia. La taqtuluhu. Dari segi bahasa, bila gunakan untuk kamu semua, gunakan untuk ramai, gunakan jamak, maksudnya lihtiram, untuk menghormati. Ya? Contoh macam inilah, kita baru belajar bahasa Arab. Duk main dengan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, duk main dengan tu lah bila belajar bahasa Arab. Ya, kaki, ku, kum, kuma, kunna. Jadi kita jumpa dengan kita punya guru, kita pun kata jazakillah khairan kathira. Jazakillah, semoga Allah membalas kamu wahai guruku dengan kebaikan yang banyak. Lepas tu nak buat kata mulut lagi, kita kata cikgu kita ni seorang je, Assalamualaikum, kita katakan. Biasa Assalamualaikum. Ini pasal baru belajar bahasa Arab, jadi tukar belaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul dah, sebab memang seorang je. Tapi maknanya belajar tak habis. Ya, belajar tak habis sebab dari segi bahasa tuan-puan, bila kita gunakan, kita tukar kepada jamak, ini maknanya satu penghormatan. Kerana kita menghormatinya, kerana kedudukannya. Jadi tak payah tukarlah. Walaupun dia seorang perempuan ataupun seorang lelaki, guna saja jazakumullah khairan kathira. Kum tu kerana menghormati. Tak payah ada orang tunjuk pandai, salah lah guna ki lah, tak payah. Dan cuba tengok tuan-puan, betapa isteri Fir'aun di hadapan Fir'aun yang sangat jahat, yang sangat zalim, dia menempatkan juga posisi supaya dari sudut psikologinya Fir'aun tidak rasa isteri ini lebih pandai daripada suami. Supaya seorang suami tak rasa isteri ini nak bagi arahan pada suami. Supaya suami tak rasa yang isteri ni pandang lekeh pada suami, tak hormat pada suami. Tengok pada cara susun atur ayat isteri Fir'aun kepada Fir'aun. Menggunakan jamak itu menandakan apa? Menandakan isteri ini boleh menunjukkan pada si suami bahawa suami boleh merasai isteri ini masih menghormati dia sebagai seorang suami. Itu hebatnya isteri Fir'aun. Kita tuan-puan kalau suami, kadang-kadang ni macam-macam Ustazah tengah cerita. Suami saya tak semayang Ustazah. Macam mana saya nak hormat dia? Dia tak semayang. Saya kalau tengok dia kata, eloklah awak nak pergi apa, nak interview kan, nak naik pangkat. Saya doakan awak berjaya. Saya dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia nak doakan saya berjaya. Dia semayang pun tidak. Maknanya kita siap-siap awal dah. Tak selera pun dengar suami kita nak doakan kita. Sebab dia tak semayang. Tahu dah doa dia tak mustajab. Kita pelekehkan sampai tahap tu. Awak doa ke tak doa ke sama je bang. Ya, kita pelekehkan dia. Sehingga suami tu dia tidak rasa isteri dia menghormati dia. Sebab suami kita bukan Fir'aun ya tuan-tuan. Sama sekali bukan Fir'aun. InsyaAllah suami kita baik-baik, ada iman, solat jemaah masjid. Cuma sikit sebanyak pasti manusia lelaki perempuan suami isteri ada kelemahan. Jangan sampai kelemahan yang ada pada batang tubuh orang lain kita tidak memberikan hak yang sepatutnya pula. Dia suami, dia isteri. Kalau suami dihormati, kalau isteri dilindungi, dikasihi, kena berikan. Walaupun di sana ada kekurangan-kekurangan dan kelemahan. Ini hebat isteri Fir'aun.